Berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tema 7 iaitu Pertanian dan Peternakan. Unit 19, Kreatifnya Petani Kita. Fokusnya adalah kemahiran menulis, muka surat 132. Tengok tajuknya, Kreatifnya Petani Kita. Apa maksud kreatif? Kreatif ini adalah sesuatu yang dihasilkan berlainan daripada biasa. Petani, kamu tahu, petani yang bercucuk tanam. Kita ni semua. Okay, rakyat Malaysia khususnya. Jadi kita akan tengok apakah yang dimaksudkan kreatifnya petani kita. Okay, hari ini kita fokus kepada satu tajuk kecil, iaitu alat semaian automatik. Cikgu rasa kamu dah biasa dengar perkataan automatik. Kita ambil contoh paling mudah dekat rumah. Mesin basuh automatik. Pakaian yang telah digunakan, pakaian kotor dan sebagainya, kamu ambil, kumpul dan masuk dalam mesin basuh. Kemudian tekan saja switch, dia akan basuh. Ada malahan sekarang ni mesin basuh yang dah ada keringkan. Jadi selepas siap, ambil, lipat, pakai balik semula dan sebagainya. Itu automatik dekat rumah. Jadi dalam teknologi pertanian pun, ada beberapa alat yang dicipta untuk membantu para petani. Okay, contohnya pada hari ini kita fokus pada alat semaian automatik. Apa dia? Kita akan tengok seterusnya. Okay, mari sama-sama kita rujuk buku teks. Bagi yang berada di rumah, boleh tengok buku teks yang kamu ada. Bagi yang tidak ada dan sebagainya, boleh tengok dekat sini. Cikgu dah sediakan. Kalau tengok di sini, dalam buku teks, Zara, Dina dan Alif melawat ke pusat semaian milik Encik Harun. Di sana mereka telah melihat alat semaian. Okay, apa dialognya? Mari kita tengok supaya kita faham apa dialog di antara Encik Harun dengan beberapa orang yang hadir ke tempatnya. Encik Harun berkata, "Selamat datang Alif, Dina dan Zara ke pusat semaian benih sayur-sayuran. Ini alat semaian yang baru saja pakcik beli. Alat ini ciptaan syarikat anak tempatan." Tengok Encik Harun kata, alat ciptaan syarikat anak tempatan, anak Malaysia. Kita berbangga. Anak tempatan kita mampu mencipta alat-alat moden untuk kegunaan pertanian. Kemudian Zara ni pula berkata, "Apakah gunaan alat ini pakcik?" Dia bertanya, dia nak tahu apa kegunaan dia. Encik Harun berkata, "Alat ini untuk memudahkan proses penyemaian biji benih." Untuk memudahkan proses penyemaian. Dina pula bertanya, "Bagaimanakah alat ini berfungsi, pakcik?" Dina pula nak tahu. Encik Harun pun jawab, "Begini Dina, mula-mula masukkan biji benih ke dalam alat ini. Tujuannya untuk meratakan biji benih. Kemudian letakkan alat ini di atas bekas semaian. Biji benih akan diisikan secara serentak ke dalam biji bekas semaian." Kemudian Alif pula nak tahu. Alif pula bertanya. Alif pula berkata, "Wah, kerja semaian akan menjadi lebih pantas. Lebih banyak biji benih dapat disemai." Alif dah mula faham. Encik Harun berkata, "Betul Alif. Jumlah pengeluaran sayur-sayuran daripada kebun ini juga akan meningkat." Nampak akan meningkat, akan bertambah. Kita menggunakan teknologi moden. Seterusnya Zara pula berkata, "Nanti bolehlah kita memetik sayur-sayuran di sini." Encik Harun kata, "Boleh Zara." Jadi bila Encik Harun kata boleh, Zara pun kata, "Terima kasih Pak Cik Harun." Itulah dialog di antara Encik Harun dengan beberapa orang yang hadir ke rumahnya untuk menyaksikan alat semaian automatik tersebut. Seterusnya kita akan berbincang. Apakah kebaikan alat semaian automatik ini? Bila nama kebaikan, dah pasti dia akan mendatangkan faedah. Jadi cikgu akan terangkan apakah kebaikan alat semaian automatik. Kebaikan alat semaian automatik ini, jadi cikgu senaraikan di sini. Yang pertama, memudahkan proses penyemaian biji benih. Memudahkan proses penyemaian biji benih. Yang kedua, dapat menjimatkan tenaga kerja. Kita tak perlukan tenaga kerja yang ramai. Sekarang ni macam contoh kerajaan terpaksa ambil pekerja-pekerja dari luar negara, khususnya daripada Bangladesh, Indonesia, Myanmar dan sebagainya. Dengan adanya alat ini boleh mengurangkan, dapat menjimatkan tenaga kerja. Jika tidak menggunakan alat, mungkin memerlukan 10 orang. Jadi kalau menggunakan alat ni, mungkin seorang pun sudah cukup untuk mengendalikan mesin dan sebagainya. Seterusnya, dapat mengurangkan beban kerja manusia. Kita manusia ni tulang pakran.
Ada masa kita akan rasa letih dan penat dan sebagainya. Tapi mesin ni tidak ada. Selagi dia tak rosak, kita gunakanlah. Okay, dapat mengurangkan beban kerja manusia. Yang keempat, dapat mempercepatkan proses penanaman. Okay? Dah semai, bila dah tumbuh dan sebagainya, kita boleh pindah ke tempat tanaman dan sebagainya dengan cepat. Yang kelima, dapat menjimatkan masa. Okay? Yang keenam, dapat meningkatkan produktiviti. Okay? Kalau manusia yang tanam, mungkin lambat dan sebagainya. Jadi kalau kita gunakan alat semaian automatik secara tidak langsung, kita boleh luaskan. Kalau menggunakan tenaga manusia, mungkin seorang boleh buat 1 ekar contohnya. Kalau menggunakan alat ni, mungkin dengan alat ini boleh petani ni boleh buat sampai 3 ekar, mungkin sampai 5 ekar. Secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan petani itu sendiri. Okey, itu antara kebaikan alat semaian automatik. Untuk menguji kepahaman kamu, apa yang telah kamu pelajari pada hari ini. Jadi cikgu ada sediakan soalan berbentuk pemahaman, nak menguji sama ada murid-murid yang belajar Bahasa Melayu tahun 4, tajuk alat semaian automatik dapat memahami apa yang telah dipelajari. Okay, seterusnya mari kita berbincang berdasarkan arahan soalan dulu. Apa-apa pun kamu kena faham arahan soalan. Jawab semua soalan pemahaman. Okay, dia bukan tata bahasa, pemahaman. Pemahaman maksudnya apa yang kamu faham tentang petikan yang khusus tadi. Soalan pertama, siapakah yang mencipta alat semaian itu? Bila siapakah, ini dia tanya orang. Rujuk balik pada petikan, siapakah yang mencipta alat semaian itu? Dia berfokuskan kepada orang. Siapa pencipta dia? Okay, sesuatu alat mesti ada pencipta dia. Soalan kedua, apakah kegunaan alat semaian? Kalau tengok clue ni sini kata kegunaan. Apa kegunaan alat semaian tersebut? Alat tersebut dicipta untuk apa? Kamu rujuk dalam petikan balik semula. Apa kegunaan alat semaian tersebut? Yang ketiga, nyatakan cara penggunaan alat semaian tersebut. Dia kata nyatakan cara. Cluenya adalah cara penggunaan. Nak menggunakan alat macam mana? Macam mana nak menggunakan alat ini? Contoh kamu ada telefon bimbit. Macam mana nak main game dan sebagainya? Mesti ada cara dia. Okay? Yang keempat, mengapakah alat tersebut dikatakan dapat meningkatkan pengeluaran sayur? Dia kata mengapakah? Mengapakah ni mesti sebab. Okay? Kerana. Okay? Mengapakah? Kenapakah? Dia nak tahu. Mengapakah alat tersebut dikatakan dapat meningkatkan? Dapat meningkatkan pengeluaran sayur. Mungkin kalau cara tradisional dia yang diusahakan oleh petani yang menggunakan tulang pak kerat, menggunakan cangkul dan sebagainya. Okey. Jadi mungkin sedikit. Jadi dengan menggunakan alat semaian ini dapat meningkatkan. Jadi berikan sebab, berikan bukti. Itu soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Pada pendapat kamu, bolehkah alat ini mengurangkan beban kerja manusia? Jadi pada pendapat kamu akan jawab pada pendapat saya. Pendapat saya tak perlu rujuk pada petikan pun boleh. Yang penting kamu faham. Oh, dia bertanya tentang alat. Alat ni bolehkah mengurangkan beban kerja manusia? Kamu berikan alasan kamu. Okay? Kalau bagus alasan kamu sendiri selain daripada petikan. Apa yang cikgu nyatakan tadi ada 6 kebaikan. Mungkin kamu boleh beri satu lagi yang ketujuh. Itu pendapat kamu sendiri. Itu lebih baik sebab dia tak merujuk kepada petikan. Pada pendapat kamu. Okay? Contohnya kalau soalan jenis pendapat ni, kalau cikgu bawa keluar sikit contoh macam pada pendapat kamu, mengapakah durian musangking sangat diminati oleh orang ramai? Pada pendapat saya, durian musangking amat diminati oleh orang ramai kerana kamu bagi tahulah kenapa. Okey, itu adalah soalan pendapat. Jadi kamu jawab latihan ini dalam buku penulisan, buat ayat yang lengkap. Contoh nombor 1 cikgu bagi tahu. Siapa yang mencipta alat semaian itu? Jangan terus letakkan anak tempatan. Okey, buat ayat yang lengkap. Siapakah yang mencipta alat semaian tersebut? Alat semaian tersebut telah dicipta oleh, kamu lengkap. Itu ayat lengkap. Jadi ayat tak lengkap contoh ini. Siapakah nama kamu? Ali. Sepatutnya ayat dia, siapakah nama kamu? Nama saya Ali bin Amirul. Itu baru ayat yang lengkap. Cara menjawab soalan pemahaman. Okay, sebagai kesimpulan, sebagai rumusan apa yang telah kamu belajar pada hari ini berkaitan dengan alat semaian automatik.
yang dicipta khas untuk membantu para petani. Jadi untuk murid-murid, mungkin ada ayah ataupun ada mak, atuk, nenek dan sebagainya yang mengusahakan pertanian sama ada di bandar ataupun di kampung. Satu hari nanti kamu tengok, oh alat ni sekarang ni dah boleh meringankan dan boleh membantu para petani dan sebagainya. Mungkin satu hari nanti kalau kamu belajar banyak, mungkin kamu akan cipta satu benda yang baru, boleh mempercepatkan lagi, dapat meringankan beban tugas manusia. Sebab generasi sekarang ni kebanyakan di kampung-kampung yang tinggal hanya orang tua-tua. Generasi muda pergi ke bandar nak bekerja di bandar dan sebagainya. Yang tinggal orang tua, mereka dah tak mampu. Dengan ada alat ni, dia boleh membantu para petani. Okey? Itu saja yang kita dapat belajar pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam unit yang seterusnya. Bye.